perkembangan kognitif dan pertumbuhan fizikal kanak-kanak sihat yang optimum bertitik tolak dari 1000 hari pertama kehidupan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Syarizam Awang dalam Berita Pagi Sabah, edisi Isnin 14 Disember 2020. Orang ramai diminta terus patuh prosedur operasi standard SOP dalam semua keadaan dan tempat, di samping membiasakan diri dengan norma baharu serta menjadikannya satu amalan dalam kehidupan seharian. Ini kerana kebelakangan ini semakin banyak kluster-kluster terbentuk daripada majlis sosial yang tidak mengikut SOP, termasuk majlis sosial melibatkan kaum keluarga, keraian dan upacara keagamaan. Menerusi kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, bagi mengelak lebih banyak kluster terbentuk, masyarakat dinasihatkan supaya patuh SOP ditetapkan kerana aktiviti majlis sosial tanpa mematuhi SOP akan meningkatkan risiko penularan COVID-19 kepada orang ramai. Tegasnya, penularan virus COVID-19 boleh dielakkan dengan sentiasa mematuhi SOP seperti penjarakan fizikal selamat, kerap mencuci tangan dengan air dan sabun serta memakai pelitup separuh muka. Dalam kenyataan sama, Datuk Masidi memaklumkan Sabah merekodkan 333 kes positif baru COVID-19 semalam, menjadikan jumlah keseluruhan 32,828 kes. Jumlah tertinggi kes berpunca daripada saringan 12 kluster sedia ada yang mencatat 166 kes. Kluster Rumah Merah merekodkan jumlah tertinggi iaitu 78 kes. Sementara itu, 104 kes merupakan saringan kontak rapat di 13 daerah, saringan bergejala 42, saringan komuniti 2 kes dan 19 kes lain-lain kategori. Tiada kluster baharu dan kematian dilaporkan. Dalam pada itu, seramai 245 pesakit dilaporkan sembuh, 1,904 masih menerima rawatan iaitu 629 di hospital dan 1,275 di pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah PKRC. Manakala bilangan pesakit dalam unit rawatan rapi kini seramai 62 orang dengan 19 daripadanya memerlukan alat bantuan pernafasan. Dalam pada itu, pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan, PKPD di Kampung Numbak dan penempatan Telipuk ditamatkan. Datuk Masidi berkata penempatan perintah berkenaan berikutan jumlah kes aktif di kedua-dua lokaliti itu menunjukkan trend penurunan dan terkawal. Sehingga 10 Disember, 6,776 ujian saringan direkodkan di kedua-dua lokasi berkenaan dengan 175 kes kumulatif positif COVID-19 di Kampung Numbak dan 224 kes di penempatan Telipuk. Lebih 25,000 pek bantuan bakul makanan telah diagihkan kepada penduduk dalam Parlimen Pensiangan sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP Mac lalu sehingga kini, yang melibatkan 3 Dewan Undangan Negeri, DUN iaitu DUN Sok, Nabawan dan DUN Tulit. Ahli Parlimen Pensiangan yang juga Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Arthur Joseph Kurup berkata, bantuan tersebut bagi meringankan beban penduduk di kawasan berkenaan yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Inilah usaha saya untuk bantu kepada rakyat di kawasan jagaan saya yang terjejas daripada masa yang cukup mencabar ini dalam COVID dan juga PKP. Beliau berkata demikian ketika ditemui media dalam majlis penyampaian bantuan bakul makanan kepada penduduk terjejas di kawasan Parlimen Pensiangan di Kampung Panagatan, Ulu Keningau. Bantuan fasa ke-6 ini melibatkan pengagihan kepada 2,600 ketua isi rumah termasuk penduduk terjejas banjir. Bersih untuk susu. Itu pendekatan Persatuan Impian Wanita Negeri Sabah, WINS, bagi mendidik masyarakat mengenai penjagaan kebersihan persekitaran. Menerusi program ini, WINS akan mengagihkan susu formula untuk bayi bawah 2 tahun dengan syarat ia perlu ditukarkan dengan bakul bersih sampah yang dikutip di kawasan persekitaran kampung terpilih. Pengerusinya Mahira Bahar berkata dengan cara ini, WINS bukan sahaja membantu keluarga yang terputus bekalan susu formula berikutan penurunan COVID-19, malah secara tidak langsung mendidik masyarakat untuk menjaga kebersihan persekitaran.
Setakat ini lebih 700 pek susu formula telah diagihkan kepada golongan yang memerlukan, melibatkan kawasan perkampungan, antaranya Kampung Suang Parai, Kota Kinabalu. Sebenarnya jangka panjangnya kita sebenarnya mengharapkan supaya masyarakat terdidik dengan kitar semula. Cuma untuk permulaan ni kita tidak boleh terus drastik minta mereka asingkan sampah, tapi kita minta untuk diorang kutip sampah dulu di kawasan sekitar. Beliau menyatakan demikian kepada RTM di Kota Kinabalu. Menurutnya, WINS juga merancang untuk memperluas pelaksanaan program tersebut di kawasan-kawasan yang mempunyai masalah sampah seperti di penempatan Telipuk, Pulau Sepanggar, penempatan atas air sembulan serta beberapa kawasan di Sandakan dan Tawau secara berperingkat. Projek bersih untuk susu ini dikendalikan WINS dengan kerjasama beberapa badan bukan kerajaan NGO dan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Selain projek ini, WINS juga bergiat aktif mengagihkan bantuan bakul makanan kepada golongan yang terjejas pendapatan akibat penularan pandemik COVID-19 sejak Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasakan Mac lalu. Sumbangan berbentuk pek makanan melalui program bantuan kecemasan COVID-19 Islamic Aid Malaysia IAM yang dibiayai Etika Takaful mula diagihkan sejak minggu lalu kepada 800 keluarga di negeri ini. Bantuan diberikan kepada golongan kurang berkemampuan di pedalaman seperti golongan asnaf dan mereka yang kehilangan sumber pendapatan akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat. Ketika ditemui RTM, penyelaras IAM Zon Sabah Izzam Haji Siddiq berkata setiap penerima diberikan pek makanan mengandungi barangan keperluan makanan harian seperti beras, gula, susu, minyak masak dan tepung. Pelitup separuh muka dan cecair pembasmi kuman turut diagihkan. Kami bekerjasama dengan pejabat daerah Tamunan untuk agihan kali ini dan kebanyakan sumbangan-sumbangan ni kami terus amanahkan kepada pejabat daerah untuk diserahkan kepada penerima-penerima yang layaklah. Program agihan kali ini dilaksana melibatkan beberapa kawasan antaranya Putatan, Pinampang, Papar dan Tambunan. Terima kasih aku dapat mentad kerajaan tu nakanu di mana megal dete. Terima kasih ku dawo gina-gina mentad di enjin na bo. Ba terima kasih na tu nakanu ku det bantuan. Obuli bantuan obuli po paggunaon pirota daw. Seminggu. Lokasi seterusnya adalah Beaufort dan Keningau. Rakyat Sabah mengharapkan belanjawan negeri yang akan dibentangkan Jumaat ini bersifat inklusif dan mampu membela nasib rakyat dalam pelbagai bidang dan industri. Masing-masing mahu kerajaan negeri bukan sahaja mengambil kira soal pandemik COVID-19, malah faktor kemiskinan yang masih tinggi di kawasan pedalaman. Ketika dihubungi RTM di Kota Kinabalu, Pengarah Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Negeri Sabah, Haji Samin Ongki mencadangkan kerajaan negeri memberi suntikan dana tambahan secara one-off kepada badan bukan kerajaan NGO yang giat membantu rakyat terjejas di bandar maupun luar bandar. Saya juga mencadangkan supaya kerajaan menyalurkan dana khusus supaya NGO-NGO ini yang aktif dalam membantu masyarakat ini dibantu. Mereka mencari dana tetapi kerajaan perlu memberi sokongan dengan sekurang-kurangnya sedikit sumbangan one-off untuk memberi motivasi supaya lebih banyak NGO akan aktif dalam membantu masyarakat. Dalam aspek pendidikan pula, Pegawai Pendidikan Daerah Kota Kinabalu, Tahniah Haji Jaman berharap belanjawan negeri turut mengutamakan pembangunan pendidikan yang lebih efisien sesuai dengan keperluan menjalankan proses pembelajaran dan pengajaran secara dalam talian. Harapan kita kepada belanjawan baru ini untuk membantu sistem pendidikan dapat dilaksanakan dengan lebih baik, lebih berkesan dan mendatangkan kejayaan yang lebih baik lagi. Kerajaan negeri akan membentangkan belanjawan 2021 dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah pada 18 Disember ini. Belanjawan pertama Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS itu akan dibentangkan Ketua Menteri yang juga Menteri Kewangan Negeri Datuk Seri Panglima Haji Jinor.
Kerajaan negeri memberi peruntukan sebanyak RM30,000 kepada Persatuan Memanah Tradisional Tawau, Petra, bagi tujuan menambah baik lapang sasar di Kampung Membalua, Tawau. Peruntukan itu juga sebagai sokongan kerajaan dalam usaha memantapkan sukan memanah di daerah tersebut. Pembantu Menteri Kewangan Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan yakin lapang sasar itu dapat menjadi tumpuan peminat-peminat sukan memanah dari dalam dan luar daerah selain mampu menganjurkan pertandingan bertaraf antarabangsa. Lokasi ini juga telah pernah menganjur sukan memanah tradisional di peringkat negeri dan juga di peringkat kebangsaan. Tapi saya difahamkan keadaan serba kekurangan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Akademi Sunnah Anjuran Petra Tawau. Datuk Nizam yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adud Apas berkata, masyarakat Tawau terutamanya golongan belia perlu memanfaatkan kemudahan itu dan gigih berlatih agar lebih ramai warga Tawau berbakat dalam sukan memanah. Menurutnya, aktiviti memanah dilihat dapat membentuk disiplin dan keyakinan diri yang tinggi serta melatih daya fokus dalam segala tindakan. Aktiviti ini juga menanamkan sifat berani serta membina kekuatan minda dan jiwa. Walaupun diadakan secara maya, program e-Carnival yang dianjurkan Genwise Center dengan kerjasama Majlis Sukan Negeri Sabah dan Majlis Belia Sabah berjaya menarik 250 penyertaan daripada belia di seluruh negeri. Antara pertandingan disertai ialah PUBG Mobile dan pertandingan Mr. Badan Cantik e-Contest. Menurut Wakil Penganjur Muhammad Hafiz Muhammad Syazwan, pihaknya menganjurkan pertandingan berkenaan sebagai langkah memupuk semangat persahabatan golongan belia menerusi dalam talian. So, untuk next program, kita akan jadikan ini adalah trademark program pada next year dan tahun-tahun selepas itulah. So, kita sangat mengharapkan bantuan ataupun penyertaan lebih ramai daripada para belia di negeri Sabah. Bercakap kepada RTM di Kota Kinabalu, katanya pertandingan diadakan juga bagi mengisi masa lapang golongan belia ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat. Beliau yakin menerusi program seumpama itu, bukan sahaja remaja dapat menampilkan kemahiran dan bakat masing-masing dalam isukan, malah secara tidak langsung mengelak mereka terdedah dengan aktiviti tidak bermoral. Sekian berita pagi Sabah. Jangan lalai. Terus waspada. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Kita mesti menang. Saya Muhammad Syarifah Mawang. Assalamualaikum dan salam hormat. Perkembangan kognitif dan pertumbuhan fizikal kanak-kanak sihat yang optimum bertitik tolak dari 1000 hari pertama kehidupan. Selamat pagi, kita ambil suhu kan?
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Abang Muasli Abang Abdul Samad dalam Berita Pagi Sarawak edisi Isnin 14 Disember. Kempen derma darah yang dianjurkan tabung darah Miri dengan kerjasama pelbagai agensi dan pertubuhan bukan kerajaan NGO diyakini dapat meningkatkan kesedaran masyarakat pentingnya menderma darah selain ia merupakan amalan yang sangat murni. Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Datuk Sebastian Ting berkata, amalan mulia itu mampu menyelamatkan nyawa manusia. Datuk Sebastian berharap lebih ramai orang tampil ke hadapan untuk membantu tabung darah Miri bagi memastikan bekalan darah sentiasa mencukupi sekaligus meningkatkan jumlah tabung darah dan menggalakkan gaya hidup sihat. One pint of blood can be used for 3 person. Effectively can save 3 lives. 1 pint. So this is wonderful. And of course, I would like to say thank you to our Miri people, especially the donors. Beliau menyatakan demikian dalam kempen derma darah anjuran Sarawak Bank Employees Union Wilayah Sarawak di Institut Latihan Bulan Sabit Merah di Miri. Datuk Sebastian yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Piasau berterima kasih dengan sokongan dan kerjasama masyarakat Miri dalam menjayakan kempen derma darah di bahagian tersebut. Sementara itu, Setiausaha Sarawak Bank Employees Union Wilayah Utara, Sherry Lai memberitahu jumlah darah yang terkumpul melebihi sasaran iaitu kira-kira 50 pin darah. Antara aktiviti lain yang turut dilakukan oleh petugas kesihatan pada kempen tersebut adalah pemeriksaan tekanan darah dan tahap glukosa dalam tubuh. Perkhidmatan sistem pandu lalu kini semakin meluas digunakan dalam pelbagai sektor di Sarawak sejak penularan wabak COVID-19. Sinonim dengan restoran-restoran makanan segera, sistem itu turut dipraktikkan dalam perkhidmatan kesihatan bagi mengurangkan kesesakan di kaunter sekaligus dapat membendung penularan wabak tersebut. Tidak ketinggalan, Majlis Daerah Bau MDB turut menggunakan sistem tersebut bagi kempen Kita Semulanya, iaitu yang pertama kali diperkenalkan di Sarawak. Drive-through, and then all the recycle items will be at the back of the car. They're not allowed to come down, so the staff will just wait it, and then they will pay with cash. Beliau ditemui media selepas Majlis Pelancaran Hari Pembelian Barangan Kita Semula Pandu Lalu, Majlis Daerah Bau di Pekarangan Tasik Biru, Bau. Majlis Pelancaran disempurnakan Ahli Dewan Undangan Negeri, Datuk Henry Jinab. Antara lain, kempen itu bertujuan untuk mengatasi masalah pembuangan sisa domestik secara haram di daerah itu tanpa melanggar prosedur operasi standard Perintah Kawalan Pergerakan Pemilihan. Kempen berkenaan akan diadakan 2 kali setahun mulai tahun depan. Dalam pada itu, penduduk Bau menyambut baik pelaksanaan kempen tersebut. I think it's a great program, especially like we want to protect the environment more. So I think it makes it easier for people to recycle. Sebelum ini saya difahamkan memang susah untuk warga Bau membuang sampah-sampah macam ni. Yalah memang sebab tidak ada tempat khas untuk melupuskan sampah yang macam ni. So saya rasa memang patutlah diteruskan untuk masa-masa akan datang. Penduduk daerah Bau menghasilkan kira-kira 60 tan sisa domestik sehari dengan sekurang-kurangnya 1 kilogram bagi seorang individu. Masyarakat Kristian di negeri ini dinasihatkan untuk menyambut perayaan Natal dengan mematuhi SOP pencegahan COVID-19 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Kitang, Loh Ke Chiang berkata memang sudah menjadi kebiasaan kepada masyarakat umum mengamalkan sikap kunjung mengunjung rakan dan saudara terdekat, namun jika SOP gagal dipatuhi, ia hanya akan mengundang kemudaratan kepada kesihatan diri dan orang lain. Jelasnya, ia bukan larangan untuk tidak menyambut perayaan itu, tetapi yang lebih utama pada ketika ini ialah usaha untuk mencegah COVID-19 daripada terus menular dalam kalangan masyarakat. Loh berucap semasa majlis malam santai pra-Christmas bersama Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia PVATM kawasan Landeh di Batu 10, Padawan Kuching. Beliau turut menyampaikan sumbangan kepada 9 balu dan orang kurang upaya PVATM. Kes jangkitan COVID-19 yang stabil di Sarawak dilihat sebagai faktor pendorong orang ramai semakin yakin untuk keluar rumah. Walaupun demikian, pengusaha gerai makanan dan kapet di Kuching tidak mudah alpa dengan prosedur operasi standard SOP
yang telah ditetapkan kerana keselamatan pelanggan adalah menjadi keutamaan mereka. Bagi pengusaha makanan Arab, Said Kaha, walaupun semakin banyak sektor perniagaan dibenarkan beroperasi, namun ia tidak memberi lesen bebas bagi pelanggan atau dirinya. Jelasnya, walaupun ada yang mengatakan boleh membenarkan semeja hingga 3 orang, namun beliau tegas dengan jumlah selamat iaitu 1 meja 2 orang. Bagi pengusaha kapet pula, Umar Said, walaupun sektor ekonomi negara agak terjejas akibat penularan COVID-19, namun beliau bersyukur kerana masih mampu berniaga di Sarawak. So, Alhamdulillah Sarawak masih okey lah. Sarawak masih okey. Jadi syukurlah pada Allah. Mereka antara ribuan lagi pengusaha makanan dan kapet di Sarawak yang terjejas hasil pendapatan akibat kesan penularan COVID-19 yang kini mencecah 4 angka setiap hari. Hasrat seorang warga emas Samad bujang di Kampung Baru Hilir, Kota Semerahan untuk memiliki kediaman yang lebih baik dan selesa akhirnya menjadi kenyataan apabila projek pembinaan rumah baharunya siap. Projek pembinaan rumah baharu itu dilaksanakan menerusi Pusat Khidmat Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Muara Tuang dengan kerjasama pelbagai pihak termasuk Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, Kampung Baru Hulu, Kampung Baru Tengah dan Hilir. Ketika ditemui pemberita, Pak Samad melahirkan rasa syukur dengan bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak yang terlibat dalam projek pembinaan rumah barunya. Banyak-banyak terima kasih. Kena syukurlah, Alhamdulillah, lamalah rumah saya. Pak Samad kini mendiami rumah baru tersebut bersama 2 orang anak perempuannya. Majlis penyerahan kunci rumah teratak impian Pak Samad ini disempurnakan Adun Muara Tuang, Datuk Idris Buang. Bercakap kepada pemberita, Datuk Idris berkata, berikutan keadaan rumah Pak Samad yang usang selain keadaan isterinya yang semakin uzur pada ketika itu, projek tersebut berjaya disiapkan dalam jangka masa 45 hari bermula 25 Oktober lalu. Sebab isterinya sakit, tempatnya diam pun sesuai. Jadi walaupun isterinya dibawa ke rumah anaknya dan pergi ke hospital, kita berebut-ebut maulah tok bukan apa aja lah. Hujung tahun, tengkujuh dan sebagainya lah. Malangnya isteri Pak Samad, Allahyarham Sauti Awang Noor, tidak berkesempatan melihat rumah itu siap pada 10 Disember lalu apabila meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Menurut Datuk Idris, projek pembinaan rumah bernilai RM46,000 itu merupakan yang pertama dilaksanakan bagi membantu penduduk kampung-kampung di kawasannya yang memerlukan bantuan. Beliau berkata pihaknya akan memantau serta mengenal pasti golongan tersebut secara berterusan. Polis Kuching telah mengeluarkan sejumlah 32 saman kepada 23 penunggang motosikal atas pelbagai kesalahan menerusi Ops Samseng Jalanan yang diadakan di 5 lokasi bermula 4.30 petang Sabtu hingga 1 pagi Ahad lepas di Kuching. Pemangku Ketua Polis Daerah Kuching, Superintendent Merbin Lisa berkata, operasi tersebut dijalankan bagi mencegah dan membentras Samseng Jalanan yang memandu atau menunggang secara melulu dan berbahaya. Dalam satu kenyataan, Superintendent Merbin berkata antara kesalahan yang dilakukan adalah tiada lesen memandu, tidak memakai topi keleda, tidak mempamer LKM, ubah suai exhaust dan tiada nombor pendaftaran. Dalam operasi yang sama, seorang lelaki 18 tahun dan seorang wanita 17 tahun ditahan kerana melakukan aksi weli dan bersubahat melakukan weli. Kes disiasat di bawah Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan Seksyen 111 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Beliau berkata Ops Samseng Jalanan akan dilaksanakan secara berterusan bagi mengesan pemandu serta penunggang yang memandu atau menunggang secara melulu dan berbahaya dalam usaha untuk mengurangkan kadar kemalangan jalan raya, khususnya kemalangan maut di daerah ini. Radio Television Malaysia RTM Miri akan melebarkan jalan menuju jabatan itu menggunakan dana berjumlah RM9,000 yang ditanggung oleh Kelab Sosial Miri FM. Pengurus stesen RTM Miri, Lydia Paya Rinyut berkata, kerja-kerja melebarkan jalan sepanjang 200 meter itu perlu dilakukan kerana jalan tersebut terlalu sempit dan tidak diselenggarakan.
Keadaan jalan tersebut mengundang bahaya kepada kaki tangan RTM yang menggunakan laluan tersebut setiap hari selain tetamu jabatan yang dipanggil untuk program-program anjuran jabatan. So kami mohon, kami haraplah pengguna-pengguna jalan raya ini ambillah langkah berjaga-jaga. Kalau nak melalui jalan ni, biarlah berpada-pada, berjalan dengan keadaan yang sederhana. Jangan lajak naik, jangan lajak turun. Sebab kita ni, sama-sama kita jaga keselamatan masing-masing. Ya? Laluan tersebut juga digunakan oleh anggota pasukan gerakan AM berikutan lokasi kediaman dan pejabat mereka yang terletak berhampiran dengan stesen RTM Miri. Lydia Payah berkata pihaknya telah mengambil inisiatif memasang lampu jalan di laluan tersebut berikutan persekitarannya yang gelap selain membersihkan dahan dan ranting pokok yang jatuh di atas jalan. Aktiviti menanam bunga boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan sampingan. Ini dapat dilihat melalui sambutan luar biasa terhadap tanaman bunga dalam penganjuran tamu usahawan Limbang yang diadakan di Perkarangan Bangunan Persatuan Melayu, Kampung Bunga Raya, Limbang. Tamu usahawan Limbang ini adalah yang kedua diadakan ekoran permintaan tinggi daripada pencinta dan penggemar bunga di Limbang. Aktiviti menanam bunga bukan hanya sekadar sebagai hobi ataupun minat, tapi sampingannya boleh menjana pendapatan lah, terutamanya pada musim PKP ini. Dan sejak akhir ini sambutan bunga itu sangat lumayan. Bermulanya saya berminat menanam bunga sebagai hobi. Jadi oleh sebab banyak permintaan untuk yang penggemar bunga, saya diminta untuk macam berjual sekali lah untuk mendapat penambahan bunga saya. Macam hasil jualan bunga saya akan belikan bunga lagi. Sebanyak 20 tapak gerai bunga dibuka di tamu yang mempamerkan pelbagai jenis jualan bunga. Turut diadakan pertandingan gubahan bunga. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak. Saudara, terus amalkan pemakaian pelitup separuh muka di kawasan awam, jaga penjarakan fizikal dan kerap basuh tangan dengan air dan sabun atau pensanitasi tangan. Dengan itu saya Abang Muaz Abang Abdul Samad. Assalamualaikum.